السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Sayyidina Ali, seterusnya tim Pro Media Tajdid yang menganjurkan live pada malam ini, tuan-tuan, perempuan, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini, sidang hadirin mukminin, ialah berkenaan dengan kes yang menjadi perbincangan di kalangan sebahagian daripada kita, iaitu kes yang melibatkan perebutan anak di antara isteri yang masih lagi belum Islam, asalnya bukan Islam, dengan suaminya yang telah memeluk Islam, ataupun juga dikenali sebagai kes Loh Siu Hong. Jadi ini antara perkara yang saya akan bincang pada malam ni, sebab kita kuliah undang-undang, dan saya akan gabungkan pengalaman saya, ilmu saya dalam bidang undang-undang sivil, dan juga pengalaman saya dalam mahkamah syariah, undang-undang syariah, supaya tuan-tuan, perempuan dapat sedikit sebanyak melihat sesuatu isu itu berdasarkan perspektif undang-undang yang diamalkan dalam negara kita. Baik, sidang hadirin mukminin, apabila seseorang itu ataupun apabila sesuatu pasangan, dia bukan Islam, asalnya bukan Islam. Jadi bila mereka ni bukan Islam, mereka ni ada undang-undang mereka sendiri, dan mereka ada mahkamah mereka sendiri, yakni mahkamah sivil. Kita orang Islam, bila ada isu dalam bab munakahat, dalam bab tolak dan sebagainya, undang-undang keluarga, kita orang Islam, kita tak pergi ke mahkamah sivil, kita akan pergi ke mahkamah syariah. Jadi orang bukan Islam, mereka, kalau mereka nak bercerai, maka mereka perlu pergi ke Civil High Court, mahkamah tinggi sivil. Baik, jadi yang tu jelas. Tetapi masalah berlaku apabila salah seorang daripada mereka memeluk Islam. Apabila salah seorang itu memeluk Islam,
dan kemudian mengislamkan anak mereka tanpa persetujuan pasangan yang belum memeluk Islam. Maka ini yang menjadi kontroversi dalam negara kita, apatah lagi kalau melibatkan ahli-ahli politik yang berkepentingan. Jadi kita malam ni kita tak akan sentuh politik, cuma kita akan lihat isu perundangan yang terlibat dalam kes-kes seperti ini. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila salah seorang, tak kira suami ataupun isteri, kalau salah seorang di antara mereka memeluk Islam, maka apakah status agama anak mereka? Mereka ni asalnya tidak beragama Islam, cuma isu dia apabila salah seorang memeluk Islam. Jadi apakah status anak mereka yang mana lahir ketika mana mereka ni bukan Islam? Apakah ada nas Al-Quran yang memberikan solusi kepada keadaan seperti ini? Apakah ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyediakan penyelesaian atau jawapan kepada isu-isu seperti ini? Maka jawapannya, tidak ada satu pun nas Al-Quran ataupun hadis Nabi yang secara spesifik, secara jelas menyediakan solution kepada isu-isu yang macam ni. Yang ada adalah ijtihad ulama. Ijtihad ulama berdasarkan kepada Al-Quran dan berdasarkan kepada hadis. Cuma tak ada ayat Quran, tak ada hadis Nabi yang bagi tahu kalau ayah masuk Islam, anak jadi apa. Yang tu tak ada. Secara spesifik, tak ada. Kalau mak tak benarkan anak masuk Islam, ayah ajak anak masuk Islam, ayah Islamkan anak dia, mak tak bagi, tak ada satu pun hadis, tidak ada satu pun ayat Quran yang bagi jawapan. Tapi secara umum ada. Jadi itu yang menyebabkan ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Jadi ulama berbeza pendapat. Jadi bagi tuan-tuan yang belajar undang-undang Islam, tuan-tuan perlu tahu, nombor satu, tuan-tuan perlu tahu tentang masadirus syariah. Yang itu nombor satu. Apa dia masadirus syariah? Iaitu the sources of Islamic law. Sumber hukum Islam, sumber perundangan Islam. Yang ni kena tahu dulu. Atas sekali, the primary sources, sumber utama, Quran, hadis. Yang ni tak boleh lari. Ulama dia nak ijtihad kok mana, dia nak bagi pendapat kok mana, dia mesti sandarkan kepada Quran, mesti sandarkan kepada hadis. Kalau pendapat mereka bertentangan dengan Quran, maka pendapat ulama itu tertolak. Kalau pendapat mereka itu tak sama dengan hadis, maka pendapat mereka tertolak. Sebab itu dalam mazhab, dia ada qaul asah, dia ada qaul sahih, kan? Dia ada qaul rajih, arjah, marjuh. Dia ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah. Macam mana kuat dengan lemah? Sebab dinilai berdasarkan kepada nas. Mazhab mana-mana pun. Jadi kita ikut ulama mesti berdasarkan kepada Quran, mesti berdasarkan kepada hadis. Itu syarat untuk ikut ulama. Kita tak boleh taksub kepada ulama, tak boleh. Mesti bersandarkan kepada Quran dan hadis. Maka ulama empat mazhab ni tuan-tuan, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tidak sepakat dalam masalah ni. Tak sepakat. Status anak ni macam mana ni? Kira ikut ayah dia ke ikut mak dia? Atau macam mana? Maka empat mazhab yang utama tidak ada kesepakatan. Maka berlaku khilaf di antara keempat-empat mazhab yang utama ini. Baik. Apa yang berlaku kita tengok tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihat kan, apa pendapat majoriti ulama? Majoriti ulama iaitu mazhab Hanafi
mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. 3 mazhab ni. Dia kata apa? Dia kata bahawa anak akan mengikut agama Islam. Tak kira siapa masuk Islam. Tak kira. Ayah masuk Islam, mak tak mau masuk Islam. Hukum anak macam mana? Anak kira Islam. Ataupun ayah tak mau masuk Islam, mak nak masuk Islam. Bila mak nak masuk Islam, ayah tak mau masuk Islam, maka anak ikut Islam juga. Tak kira, asalkan salah satu, kan? Asalkan salah satu, sama ada suami ataupun isteri masuk Islam, maka anak automatik masuk Islam. 3 mazhab. 3 mazhab, tuan-tuan. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Majority. Mana kebanyakan ulama kata macam tu. Sebab apa? Sebab mereka berdasarkan kepada hadis al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi bila Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, maka bila berlaku pertembungan antara Islam dengan agama lain, maka hendaklah diutamakan ajaran Islam. Hendaklah diutamakan agama Islam. Suami isteri ni, tuan-tuan, dia mesti bergaduh. Betul tak? Siapa sini yang tak pernah bergaduh dengan isteri dia? Ada? Tok Imam kan? Saya, tuan-tuan. Tuan-tuan ni semua pegawai polis, kan? Pegawai tinggi polis, pangkat rendah pun ada, kaki tangan biasa pun ada, tak kerja pun ada orang kerja kampung pun ada, pegawai tinggi kerajaan ada, kerja swasta, GLC pun ada. Tak payah ceritalah engkau siapa. Setiap orang bila dia kahwin, dia mesti ada masalah rumah tangga. Masalah dengan isteri, masalah dengan suami, masalah dengan anak-anak. Tambah pula kalau yang bercerai. Hak tak bercerai pun bergaduh, kan? Hak tak bercerai pun bergaduh. Tidak ada seorang pun yang boleh kata, oh, Ustaz, saya tak pernah bergaduh dengan isteri saya. Saya tak pernah bergaduh dengan suami saya. Orang Kedah kata, bohong. Bohong lah, kan? Semua orang bergaduh. Cuma boleh kawal, tak boleh kawal, tu je. Jadi apatah lagi kalau bercerai. Mesti lebih-lebih lagi bergaduh. Tambah pula kalau berbeza agama. Kan, bila berbeza agama, maka bertambah masalah. Maka bila berlaku pertembungan antara Islam dengan agama lain, kita nak bagi keutamaan kat siapa? Tuan-tuan, banyak masalah. Tuan-tuan carilah. Kita nak bagi 2 tak boleh. Anak, tuan-tuan nak bagi 2 anak boleh? Tak boleh. Sebab tu di mahkamah syariah, kalau anak tu mumayyiz, kita bagi peluang dekat anak pilih nak duduk dengan ayah ke nak duduk dengan mak. Nak bagi 2 tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh bagi 2. Mungkinlah dalam keadaan tertentu boleh bagi 2. Bulan ni duduk dengan ayah, bulan depan duduk dengan mak. Musim cuti sekolah boleh buat macam tu. Masa hari sekolah nak bagi 2 macam mana? Jadi banyak keadaan nak bagi sama rata 50% 50% tak boleh. Yang tu kita kena terima hakikat. Maka ada ketikanya isteri lebih beruntung daripada suami sebab anak duduk dengan dia. Anak pilih mak. Ada ketikanya ayah pula beruntung sebab anak pilih ayah. Nampak tak? Kita nak bagi sama rata tak boleh dalam banyak keadaan, tuan-tuan. Maka apatah lagi kalau bertembung agama. Hak ni Islam, hak ni pula agama lain. Kita nak selesai macam mana, tuan-tuan? Tak boleh. Maka pilihan yang ada ialah kita nak utamakan yang mana? Nak utamakan Islam atau nak utamakan agama lain? Maka 3 mazhab ni kata utamakan Islam. 3 mazhab ni kata, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali kata utamakan Islam. Pasal apa? Dalil hadis Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu hujah 3 mazhab. Hujah perlembagaan, our federal constitution, perlembagaan persekutuan negara kita kata apa?
artikel yang ketiga, perlembagaan negara kita kata Islam is the religion of the federation. Islam adalah agama persekutuan. Islam agama persekutuan. Siapa ambil undang-undang, ada tak? Dia biasa pegawai polis ni, ada yang dihantar ke universiti untuk sambung belajar kan. Saya ada beberapa ramai kawan-kawan yang jadi IGP pun ada, Ketua Polis Negara ada, macam-macam lah, yang sama-sama belajar di UIA dulu. Jadi sebahagian pegawai polis dia hantar untuk belajar LLB di universiti. Cuba cari dalam perlembagaan negara kita, ada atau tidak nama agama lain dalam perlembagaan negara? Agama lain ada? Selain pada Islam, ada tak? Tak ada. Dalam perlembagaan negara kita hanya satu agama sahaja yang disebut, yakni agama Islam. Maknanya apa? Maknanya hendaklah diberi keutamaan kepada Islam. Bukan kita menzalimi agama lain, tidak, kita tidak menzalimi agama lain. Tapi kalau bertembung, maka hendaklah utamakan Islam. Sebab Islam disebut dalam perlembagaan, agama lain tidak disebut dalam perlembagaan. Satu. Yang kedua, artikel 4 perlembagaan persekutuan mengatakan apa? Mengatakan this constitution is the supreme law of the federation, and any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with this constitution shall, to the extent of the inconsistency, be void. Dia kata perlembagaan ni adalah undang-undang tertinggi negara ni, undang-undang paling tinggi, supreme law, maknanya undang-undang teragung, paling tinggi, highest law. Tak ada undang-undang lain yang mengatasi perlembagaan negara. Mana-mana undang-undang yang diluluskan selepas hari merdeka yang bertentangan dengan perlembagaan ini, maka setakat mana dia punya discrepancies, contradiction, pertentangan itu, maka dia terbatal. Jadi oleh sebab perlembagaan mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan, maka apa-apa yang bertentangan dengan Islam hendaklah diketepikan. Sebab tu tuan-tuan baca penghakiman kes Lina Joy oleh kita punya Chief Justice, kan, Ketua Hakim Negara Tun Fairuz. Dia kata Islam ni dia agama yang tinggi, yang mana agama lain itu dia tidak duduk sama tinggi dengan Islam. Dia tak duduk sama tinggi dengan Islam. Sebab hanya Islam sahaja yang disebut dalam perlembagaan negara. Maka sebab tu bila kita tengok pendapat ulama dan kita tengok undang-undang yang kita amalkan dalam negara kita, maka kalau berlaku pertembungan antara undang-undang Islam dengan undang-undang sivil, maka sepatutnya kita bagi keutamaan kepada undang-undang Islam. Kalau berlaku pertembungan soal anak, kan, anak ni masuk Islam, anak ni masuk Islam, tiba-tiba ada parent dia, mak dia atau ayah dia yang pertikai, pasangan dia yang convert anak dia masuk Islam, maka jawapannya kena utamakan untuk mengekalkan agama anak tersebut. Baik. Cuma untuk pengetahuan tuan-tuan, kan, untuk pengetahuan tuan-tuan, isu ni dia tidak semudah kita bercakap. Isu macam ni dia tak semudah kita bercakap. Pasal apa tuan-tuan? Sebab orang bergaduh ni, kan, kita tak tahu hujung pangkal cerita. Kita tak tahu. Tuan-tuan jadi polis, tuan-tuan jadi pegawai undang-undang, tuan-tuan jadi hakim, siapa yang duduk dalam bidang ni tahu sangat. Kita dengar cerita suami nampak betul. Belum dengar cerita isteri lagi. Bila kita dengar cerita sebelah pihak lagi, kita tengok lain pula cerita dia. Maka kita kena dengar kedua-dua belah pihak. Kadang-kadang ada orang dia masuk Islam, ni saya cakap cara umum, bukan kata nak tuduh siapa-siapa, kita cakap cara umum. Ada orang dia masuk Islam, dia memang nak Islam sungguh,
Tapi ada orang dia masuk Islam sebab dia ada kepentingan. Terima kasih. Ada orang dia masuk Islam sebab dia ada kepentingan. Jadi ini yang kita nak tahu. Yang mana mahkamah perlu buat keputusan. Jangan semata-mata sebab dia masuk Islam menyebabkan mahkamah syariah kata oleh sebab dia masuk Islam kita mesti berpihak kepada dia. Tak boleh. Tak boleh. Mahkamah mesti juga melihat kepada soal kebajikan anak. Jadi dia bukan kata straightforward case. Bukan case ni bukan semudah itu. Banyak benda yang perlu diberi pertimbangan oleh mahkamah. Jadi kita tak boleh tuan-tuan sekalian, sebab dia masuk Islam kita kena sokong dia. Tak semestinya. Kita kena nilai kan. Banyak benda yang kita perlu lihat. Sebab apabila orang tu dia buat helah kan, dia buat legal tricks ataupun legal stratagem kan, dia ada helah dia tengok kalau aku masuk Islam aku boleh menang sebagai contoh. Jadi mahkamah tak boleh biarkan pihak-pihak yang berbalah ni abuse proses mahkamah. Tak boleh. Walaupun kita tahu macam mana untuk kita keluarkan perintah, tapi kita perlu berhati-hati dengan permainan-permainan yang macam ni. Baik, kita tengok contoh satu pendapat dalam Al-Bayan fi Mazhabil Imam Syafi'i, pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Contohnya hak penjagaan anak, child custody kan, tidak boleh diberikan kepada orang fasik. Jadi bila hadanah ni, suami isteri bergaduh ni, seorang masuk Islam, seorang tak masuk Islam, kita nak bagi kat siapa? Maka dalam mazhab Syafi'i dia kata tidak boleh diberikan hadanah, hak penjagaan anak kepada orang fasik. Sebab apa? Kerana tidak ada jaminan keselamatan kepada kanak-kanak itu untuk dia membesar mengikut cara yang sepatutnya. Jadi bila nak bagi hadanah, hak penjagaan anak tu, mahkamah nak kena tengok. Kalau mak dia atau ayah dia tu fasik, kalau kafir ni fasik, maka tak boleh untuk diberikan kepada mak dia atau ayah dia yang tidak beragama Islam. Ini antara pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu kita perlu lihat pendapat-pendapat para ulama. Kemudian contohnya pendapat dalam kitab Radul Muhtar ala Dur Mukhtar, dan Imam Ibn Abidin dia sebut, iaitu tentang hak penjagaan anak yang mana diberikan kepada ibu kan. Walaupun dia kata ibu tu seorang ahli kitab atau majusi, dia kata, sehinggalah dia menjadi muslimah kembali kerana dia akan ditahan, atau si ibu tu seorang yang jahat, maka kejahatan dia boleh menyebabkan si anak dia tadi ni buat benda-benda maksiat, buat benda-benda yang berdosa kan, seperti zina dan sebagainya. Maka ini antara pendapat yang ada di kalangan ulama mazhab Hanafi. Jadi kita nak kena tengok. Jadi kalau mak dia tu menyembah berhala kan, maka dibimbangi kalau hak jagaan anak tu diberikan kepada mak dia, maka mak dia akan bawa dia untuk menyembah berhala. Sedangkan dalam kes yang menjadi kontroversi ni, anak ni suka rela dah untuk masuk Islam kan. Pihak berkuasa dah interview anak ni, tak ada orang paksa dia sendiri nak. Di mahkamah pun kita akan tanya anak ni, nak duduk dengan mak ke nak duduk dengan ayah? Maka mahkamah akan buat keputusan dengan membuat consideration, pertimbangan, dengan cara melihat kepada kemahuan anak. Itu antara cara mahkamah menilai kebajikan anak tadi. Mahkamah tak boleh sewenang-wenangnya buat keputusan tanpa mengambil kira kehendak anak. Jadi apatah lagi kalau anak tu kata dia masuk Islam dengan kerelaan dia, dia tak mau balik dekat mak dia tak suka dekat mak, mahkamah tak akan paksa tuan-tuan. Tambah pula budak dua orang ni dah belasan tahun, dah remaja dah, dia boleh nilai baik dengan buruk.
maka mahkamah dia tak akan paksa. Jadi kita jangan terikut-ikut dengan sentimen yang tertentu, ataupun kadang-kadang ahli politik yang cuba guna isu ini untuk bawa isu-isu yang mungkin dengan bertujuan untuk jadi hero dalam kes yang macam ni. Jadi kita nak kena nilai dari segi hukum agama, kita bincang dari segi akademik. Itu cara yang betul, tuan-tuan sekalian. Dia sama macam kes yang baru keluar tadi, seorang selebriti yang didakwa di mahkamah kerana sexual harassment. Sama. Kita tak boleh melompat, tuan-tuan. Kita tak boleh gopoh dalam memberi pandangan. Kan kita kena tahu cara yang betul dalam memberi pandangan kita. Seseorang ni, tuan-tuan, tak kiralah dia selebriti ke apa ke, untuk sampai ke tahap dia dituduh di mahkamah ni bukan satu benda yang mudah. Dia ada proses dia. Siapa yang pernah jadi IO, Investigation Officer, dia boleh cerita kepada kita macam mana proses tersebut. Kita nak kumpul bukti sampai tahap dah ada prima facie evidence. Dah ada bukti tahap prima facie. Mana clear evidence. Prima facie itu clear evidence. Maka kita siapkan IP, investigation paper, kita angkat ke DPP, Deputy Public Prosecutor, Timbalan Pendakwa Raya, orang lain, pihak lain, untuk menjamin ketelusan, integriti, keadilan, untuk tidak menzalimi siapa-siapa. Mana bukan polis sahaja yang terlibat, ada pihak lain, AG Chambers, pejabat peguam negara. Itu cara dia. Pihak AG Chambers pula ataupun DPP, dia akan tengok pula, dia kata cukup bukti, kan. Kemudian keluarkan keputusan untuk dakwa orang ni. Bukan satu benda yang kita kata sebab kita benci ke orang tu kita nak dakwa dia. Tak. Dia ada proses dia. Apatah lagi kalau ada 11 pertuduhan, 11 charges, kan. Jadi kita kena berlaku adil kepada kedua-dua belah pihak. Kita wajib berlaku adil kepada orang yang dituduh, kan, di accuse, dan kita juga wajib berlaku adil kepada victim yang menjadi complainant, pengadu dalam kes itu. Dua-dua pihak kita wajib berlaku adil. Adil itu apa? Al-adalah. Apa dia adil? Iaitu wad'u syai' fi mahallih, letak satu-satu benda tu pada tempat dia. Itu adil. Jadi penjenayah pun kita wajib berlaku adil walaupun dia jahat. Dia bunuh orang, mengedar dadah, merompak, kita wajib berlaku adil kepada dia. Semua rights dia, hak dia di sisi undang-undang wajib kita bagi. Kita tak boleh kata sebab dia penjenayah biar dia mampus. Ada lagu tu. Dia cedera, tuan-tuan, polis tembak dia, kita bawa pergi hospital, doktor rawat dia. Adakah doktor biar dia mati sebab dia penjenayah? Tak. Dah selesai dah, dapat tangkap, bila dia cedera kita bawa pergi hospital, doktor, jururawat dan sebagainya, walaupun dia penjenayah. Itu Islam. Dan itu juga undang-undang manusia hari ini. Kita menghormati hak manusia walaupun dia orang jahat. Sebab tu kita dengar cerita-cerita macam, jangan kita duk melompat kegembiraan, padan muka dia, kan, ego sangat. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab para tabi'in dah bagi amaran kepada kita. Al-Hasan al-Basri dan sebagainya. Dia kata orang yang menghina pelaku maksiat, maka dia tidak akan mati sehinggalah Allah Ta'ala uji dia dengan benda sama. Contoh, tuan-tuan tengok ada orang kena tangkap khalwat, tuan-tuan ketawakan dia, tuan-tuan hina dia, tuan-tuan maki dia, maka kalau ikut pendapat tokoh tabi'in ini, dia kata bahawa kita takkan dimatikan oleh Allah kecuali datang giliran kita pula Allah Ta'ala uji. Kita hari ni sedap duk kata ke orang, khalwat dengan orang tu, buat maksiat dengan orang ni, sexual harassment apa semua. Kita belum ada lagi ujian tu. Kita belum ada pangkat lagi, kita belum ada nama lagi, kita belum ada kemasyhuran macam dia ada. Kita belum diuji dengan populariti sebagaimana yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Entah-entah
kalau kita popular, entah-entah kalau kita kaya raya, entah-entah kalau kita jadi selebriti, kita lagi jahat daripada dia. Na'udzubillah. Minta lindung dengan Allah. Kan kita jangan hina orang, jangan maki hamun orang, jangan. Nampak dia kena tuduh di mahkamah, nampak dia kena tindakan apa-apa, kita doa yang baik-baik. Kan kita doa yang baik-baik. Kan supaya Allah Taala selamatkan siapa-siapa sahaja yang dizalimi. Tak kira siapa, tuan-tuan. Tak kira siapa. Sebab tu kita dalam perkara macam ni kita kena berhati-hatilah kan. Sebab tu tuan-tuan, saya nak pesan kepada tuan-tuan, hati-hati kan dengan WhatsApp kan. Media sekarang ni tuan-tuan kena hati-hati. Tuan-tuan duk forward video, message apa-apa bergurau sekalipun, tapi kalau orang yang terima, yang baca tu dia tak boleh terima, kalau dia buat aduan, tuan-tuan boleh kena charge atas sebab sexual harassment. Jadi tuan-tuan kena hati-hati kan. Kadang-kadang sentuhan fizikal, tepuk bau, kita nak bergurau, kita tak ada niat nak cabul kehormatan siapa-siapa pun, kita nak bergurau, sentuh bau dia je. Tapi kalau dia tak suka, ini boleh menjadi sexual harassment, boleh jadi cabul dan sebagainya. Jadi sentuhan fizikal jangan main-main. Berbeza jantina ataupun sama jantina, kalau dia kata dia tak suka walaupun sama jantina, jangan buat. Nanti tak pasal-pasal kena tuduh di mahkamah kan. Orang tengok perempuan mana pula dia pergi cabul, dia tengok lelaki. Pasal apa? Sebab lelaki tu tak suka. Kita kata aku bukan gay. Ya, kita bukan gay, tapi bila kita sentuh tubuh seseorang secara fizikal, dia tak suka, dia boleh menyebabkan kita dihadapkan ke mahkamah. Sama juga dengan lisan, dengan lidah kan. Kita cakap apa-apa benda yang dia tak suka, kita komen pasal badan dia, komen pasal punggung dia, komen pasal dada dia, dia tak suka, kita bergurau benda-benda macam tu, sexual harassment. Jangan kita ambil mudah dengan benda-benda macam ni. Sama dengan bahasa isyarat, body language, bahasa tubuh kita kan, cara kita, tangan kita, kaki kita, memek muka kita, bibir kita, muncung lidah kita kan, dia tak suka kita buat macam tu, boleh jadi sexual harassment kan, boleh menyebabkan kita dituduh di mahkamah, macam-macam lah tuan-tuan, gambar hantar video dan sebagainya. Jadi kita kena hati-hati dengan benda-benda yang macam ni. Baik, kemudian pendapat dalam mazhab Maliki, Imam Malik sebagai contoh kan. Imam Malik dia kata apa? Dia kata bahawa anak ni dia kira masuk Islam kalau yang masuk Islam tu ayah dia. Itu pendapat Imam Malik. Imam Malik kata kalau ayah dia yang masuk Islam, maka anak tu dikira Islam. Sebab apa Imam Malik kata macam tu? Sebab alasan Imam Malik kerana anak dinasabkan kepada ayah, dibenkan kepada ayah, dibentikan kepada ayah. Oleh sebab dia dibenkan kepada bapa, dibentikan kepada bapa, maka agama anak akan mengikut agama ayah. Jadi bila ayah masuk Islam, maka anak akan ikut kan, dia akan follow agama ayah dia. Itu pendapat Imam Malik. Lain sikit Imam Malik kan. Tapi Imam Malik kata apa? Imam Malik kata kalau ibu yang masuk Islam, anak tadi tidak wajib memeluk Islam. Sebab kita tak ban kepada ibu, tidak dibentikan kepada ibu. Pilihan anak, anak nak ikut ibu pun boleh, tak mau ikut ibu pun boleh. Itu pendapat Imam Malik. Itu ijtihad ulama kan. Mungkin betul, mungkin salah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tidak ada nas dalam Quran dan tidak ada nas dalam hadis tentang perkara seperti ini. Jadi itu menunjukkan kepada kita perbezaan yang ada di kalangan para ulama kan. Dalam mazhab Hambali ada pendapat di kalangan mazhab Hambali yang mengatakan bahawa tidak diberikan hadanah kan kepada orang kafir ke atas anak yang beragama Islam. Maka dia kira sebagai mudarat kan, dia kira sebagai mudarat jikalau diberikan hadanah anak itu kepada ibu ataupun ayah yang bukan beragama Islam. Jadi akidah anak tu lebih penting.
Kan akidah anak tu lebih penting. Kita sekarang ni tuan-tuan, kita nak utamakan siapa? Yang berbalah ni tiga pihak. Ayah di satu pihak, mak di satu pihak, anak duduk tengah-tengah. Anak tengah-tengah. Kita sebagai mahkamah, sebagai contoh, kita sebagai mahkamah, kita sebagai hakim, kita tengok ni perbalahan ni ada tiga pihak. Ayah, mak dengan anak. Macam mana kita nak buat macam ni? Maka kalau kita ikut pendapat-pendapat yang terpakai dalam kes undang-undang keluarga, mereka mengatakan bahawa apa-apa keputusan yang mahkamah buat, ni termasuk mahkamah syariah tuan-tuan, termasuk mahkamah syariah, hendaklah mengutamakan kebajikan anak, bukan kebajikan ayah, bukan kebajikan ibu. Jadi bila kita ketepikan kebajikan ibu, kita ketepikan kebajikan ayah, maka tanya anak senang. Jadi mahkamah biasanya dia akan panggil anak tu, dia akan tengok, dia akan sembang, cakap, sehingga anak tu selesa, kan, anak tu selesa apa semua. Jadi daripada situ mahkamah boleh buat kesimpulan sama ada anak tu dia masuk Islam sebab dipaksa oleh ayah dia, ataupun dia sendiri suka jadi orang Islam. Dia macam tu. Jadi katalah anak tu sendiri, dia sendiri yang suka masuk Islam, takkan kita nak paksa anak tu keluar Islam. Kita dah sebut yang kata keadilan tu apa? Yang kata keadilan, justice itu apa? Ulama kata wad'u syai' fi mahallih, letak benda tu pada tempat dia. Maka mahkamah punya pendekatan, kita utamakan prioriti itu kebajikan anak, bukan kebajikan ibu, bukan kebajikan ayah. Dia kadang-kadang masa dia orang bergaduh ni, kan, dia hilang. Mak tak tahu pergi mana, ayah tak tahu pergi mana, tapi bila sampai satu masa dia datang balik. Masa tu anak dah tak suka dah kepada ibu dia ataupun ayah dia. Maka sebab tu mahkamah dia akan tengok, dia akan utamakan kebajikan si anak tadi. Jadi dengan sebab itu tiga mazhab ini mengatakan bahawa dengan berpegang kepada hadis al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, maka mereka mengatakan bahawa hendaklah kita mengikut keutamaan sebagaimana yang telah disebut sebentar tadi. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, berlaku pertembungan antara mahkamah sivil dengan mahkamah syariah. Anak ni tadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya sebelum dia orang lari, sebelum ayah dia ambil anak ni, Islamkan anak ni, sebenarnya dah ada perintah mahkamah sivil. Dah ada perintah mahkamah sivil, yang mana mahkamah sivil bagi hak jagaan anak tadi kepada si ibu yang bukan Islam. Ini satu lagi masalah. Bila ada perintah mahkamah sivil, kan, dan sebelum-sebelum ni pun kita dah ada dah kes-kes yang lebih kurang macam ni, ada pula perintah mahkamah syariah, kita nak buat macam mana? Dua-dua mahkamah bertembung, mahkamah sivil, mahkamah syariah, kita nak buat macam mana? Ini antara masalah yang berlaku dalam negara kita. Sebab itu dia ada beberapa langkah, tuan-tuan sekalian. Kalau dahulu semasa almarhum Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim, dia yang mencadangkan supaya dibuat pindaan kepada artikel 121-1A untuk dipisahkan bidang kuasa. Jadi kalau mahkamah syariah ada bidang kuasa, maka mahkamah sivil tidak lagi ada bidang kuasa untuk membicarakan mana-mana kes yang mahkamah syariah ada bidang kuasa. Yang tu tak apa, tapi masalahnya dalam kes perebutan anak ni, dia melibatkan dua pihak, satu beragama Islam, satu lagi tidak beragama Islam. Ini problem. Maka dalam kes Indira Gandhi dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, mahkamah sivil kata hendaklah kes yang macam ni dibicarakan di mahkamah sivil. Sebab apa? Sebab mahkamah sivil lebih tinggi daripada mahkamah syariah.
Pasal apa mahkamah sivil lebih tinggi daripada mahkamah syariah? Sebab mahkamah syariah tidak ditubuhkan melalui perlembagaan negara. Mahkamah sivil ditubuhkan oleh perlembagaan negara. Mahkamah syariah ditubuhkan di peringkat negeri. Maka negara dengan negeri mana lebih tinggi? Federal dengan state, maka federal lebih tinggi. Ini antara alasan yang dibuat oleh mahkamah sivil untuk mengatakan bahawa mereka prevail, kan, keputusan mereka hendaklah diutamakan berbanding dengan mahkamah syariah. Tapi pihak yang menyokong mahkamah syariah, dia kata mahkamah syariah yang patut diberi keutamaan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia dari state. Kita yang ada federal ni, ada kerajaan persekutuan ni, dia muncul daripada mana? Dia muncul dari state, negeri. Raja-raja Melayu, sultan apa semua ni, 9 orang, 9 state ni, dia bersama untuk mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan. Maka kuasa diberikan oleh raja-raja Melayu, oleh sultan kepada kerajaan persekutuan, federal government, untuk buat satu kerajaan yang dipanggil sebagai federal government, kerajaan persekutuan. Takkanlah orang yang bagi kuasa lebih rendah daripada orang yang menerima kuasa. Takkanlah, kan, orang yang di peringkat federal dapat kuasa daripada mana? Dapat kuasa dari state, dapat kuasa daripada raja-raja Melayu, dapat kuasa daripada sultan. Tiba-tiba dia pula lebih tinggi daripada hak bagi kuasa. Ini antara hujah, kan, orang yang mengatakan bahawa kita hendaklah mengutamakan mahkamah syariah. Ini panjang cerita ni, saya berhenti setakat itu. Ini pengenalan ni, kan, introduction, madkhal. Kalau belajar dulu, sahabat saya dah tahu lah, kan, masa kami sama-sama belajar di UIA dulu, apa ni, kita ada al-madkhal li dirasat asy-syari'ah al-islamiyah. Ada satu buku tu dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tajuk dia al-madkhal li dirasat asy-syari'ah al-islamiyah. Itu satu buku yang bagus, introduction untuk kita kenal undang-undang Islam. Tak apalah, nanti kita decide teks apa yang kita pakai, tapi approach saya di masjid ini itu pun terpulang kalau imam dan ahli jatuh ngasih setuju. Approach kita ialah saya akan perkenalkan tuan-tuan undang-undang syariah bersama-sama dengan undang-undang civil. Kan, kita akan tengok dari kedua-dua perspektif. Mudah-mudahan adalah manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya bagi peluang kalau ada sebarang soalan, kan, satu ataupun dua soalan. Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni. Ya, silakan. Kebajikan anak. Baik. Memang betul, antara bila kita sebut tentang kebajikan anak, yang paling penting akidah lah. Kan, yang paling penting akidah. Tapi itu hujah di pihak yang menyokong undang-undang syariah, kan, yang menyokong mahkamah syariah. Di pihak yang menyokong mahkamah sivil ni, dia tak setuju yang tu, kan. Jadi itu yang menyebabkan berlaku pertembungan, kan. Di pihak kita, dan di pihak kita memang kita hujah bahawa dalam agama kita yang paling penting ialah akidah. Kebajikan ni tuan-tuan, hak paling tinggi sekali akidah, sebab dia menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Tapi pihak yang sana kata dia pun ada agama dia. Itu yang kita sebut tadi. Kalau bertembung antara Islam dengan agama lain, kalau tak boleh diharmonikan, kita cuba harmonikan. Tapi kalau tak boleh harmonikan, tak ada pilihan, kena utamakan salah satu. Takkan kita nak utamakan agama yang tak disebut dalam perlembagaan negara. Kita bukan nak condemn agama lain, tak boleh. Kita Islam, kita diajar kena hormat agama lain. Kita tak boleh hina agama lain, tak boleh maki agama lain, tak boleh bermusuh dengan agama lain. Tapi yang kita nak sebut, kalau bertembung dan tak boleh diharmonikan, maka tak ada pilihan, hendaklah diutamakan agama Islam. Wallahu a'lam. Ada satu lagi soalan? Ada?
Tak ada. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.